Ini soalan yang betul-betul serius. Sampai bila rasa-rasanya saya kena sekolahkan anak-anak papa pasal kesan berantai SST ni? Hei, ya Allah, Tuanku yang Karim. Bengak mereka ini, tuan-tuan dan puan sekalian, melampaui batas kemanusiaan sebenarnya, tahu tak? Kita intro dulu! Assalamualaikum warahmatullahi. Macam biasa, tuan-tuan dan puan sekalian, saya memang dah rasa muak sangat-sangat untuk buat video penerangan berkenaan dengan kesan berantai SST, tentang apakah itu cukai SST dan sebagainya, dan bagaimanakah ianya akan memberikan impak kepada kehidupan kita selaku rakyat marhain. Tetapi itulah, anak-anak papa ni seboleh-bolehnya macam hendak menunjukkan kebodohan mereka, tetap hendak memaparkan sisi bangang mereka semata-mata untuk mempertahankan apa jua tindakan kerajaan. Dan sekarang ini, mereka tengah sebarkan benda ini. Carta yang konon-kononnya membandingkan antara SST kita dengan cukai-cukai di pelbagai buah negara yang lain seperti VAT, GST dan macam-macam lagi. Konon-kononnya kita paling murah lah, 8% SST. Lepas tu yang lain-lain tu kononnya ada sampai 11% lah, 15% lah, 10% lah. Dan dekat bawah itu dia tulis juga, SST ni cuma dikenakan pada akhir jualan, tidak dikenakan dekat semua peringkat macam VAT atau GST. Makanya dia nak bagi tahu SST ini cukai yang lebih baik lah, konon-kononnya lebih mesra rakyat macam-macam. Sekarang ini saya tak tahu siapa yang buat binatang Allah ni sebenarnya. Memang pelik-pelik perangai dia orang ni kan. Nak kata Jecom, mungkin Jecom lah, tapi tak ada nama Jecom pun dekat situ. Sebab Fahmi Fadil pun baru-baru ini dikatakan telah memaklumkan Jecom telah membelanjakan lebih kurang 5.5 juta ringgit sepanjang tahun lepas untuk propaganda kerajaan semata-mata. Tapi tak apalah, itu belakang cerita. Sekarang ini, carta ini adalah tak betul. Sangat-sangat tak betul kalau nak ikutkan. Sebab apa tahu? Pertamanya, cukai kita ini nama dia SST. SST itu bermaksud Sales and Services Tax, cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Sekarang ini, kedua-dua cukai ini melalui SST diasingkan. Sales tax 10%. Service tax ialah 6% atau 8%. Jadi jumlah sebenar SST dekat Malaysia ini menjangkau sehingga 16 ke 18%. Bukannya 8% semata-mata. Itu satu. Yang keduanya, dekat bawah tu dia tulis SST ni kena pada akhir jualan saja. Ini pun dah tak betul sekarang. Sebab pada 1 Mac yang lepas, SST ini telah dikaji semula dan telah diperluaskan skopnya. Jadi sekarang ini, mana-mana tempat yang selama ini tak kena SST, dah kena SST, notably logistik. Dan logistik ini tuan-tuan sekalian, ada kena mengena dengan rantaian bekalan makanan dan barangan. Contoh, dari kilang pergi ke pemborong, yang ini ada logistik, yang ini kena 6% dah. Kemudian daripada pemborong pergi ke peruncit pun ada logistik juga, kena lagi 6%. And then peruncit pula jual kepada pelanggan. Yang ini ada setengah-setengah tempat kenakan sales tax 10%. Ada setengah-setengah tempat kenakan dia punya service tax saja 6%. Tetapi nak beritahu kat sini, SST sekarang ini bukanlah sekadar cukai yang dikenakan pada akhir jualan. Oleh kerana perluasan skop SST ini, terutamanya bahagian services, maka SST ini, service tax ini sudah pun kena dekat pelbagai peringkat. Dan ini yang dilaporkan oleh Sinar Harian tak lama dahulu. SST sekarang ini dirasai dekat semua peringkat, bukan sekadar dekat end user sahaja. Jadi carta yang telah saya bangkitkan tadi adalah carta yang sangat-sangat tersasar dan kita wajib betulkan supaya rakyat ini tidak diperbodohkan dengan propaganda-propaganda serta naratif-naratif yang pelik-pelik macam itu. Dan menyebut tentang propaganda serta naratif yang pelik-pelik ini satu lagi benda yang saya kena tegur. Sekali lagi, Kementerian Perdagangan dan Meniaga Kos Hidup telah mengeluarkan satu kenyataan yang sangat-sangat tak bijak. Iaitu kali ini KPDN Negeri Pulau Pinang yang mengatakan bahawa tidak ada laporan berkenaan dengan kenaikan harga barang selepas SST ini dinaikkan ke 8% dan sebagainya. Ini kenyataan yang saya cakap terus terang, kenyataan yang tak bijak langsung dan tidak berpijak di bumi yang nyata. Saya tak tahulah, mungkin mereka ini sekadar hendak mendiamkan diri ke, ataupun mungkin tak ada siapa pun nak laporkan mereka. Sebab tahu dah, kalau laporkan mereka pun tak guna apa masalahnya. Tindakan tak ada, apa tak ada. Tetapi mereka hanya berdasarkan kepada serbuan itu, serbuan ini. Oh, kita buat serbuan, ada serbuan tu pula kita dah war-war kat awal-awal. Tengok-tengok, of course lah barang tak naik harga, betul tak? Tetapi hakikatnya anda tahu, saya tahu, semua tahu, harga barangan dekat Malaysia ini sudah pun meningkat naik disebabkan oleh kenaikan SST untuk beberapa sektor dan juga perluasan SST untuk beberapa sektor yang lain ini. Ini adalah fakta yang tak ada siapa pun boleh nafikan. Dan yang paling lawak sekali tuan-tuan sekalian, dalam kenyataan sama juga,
pihak KPDN Pulau Pinang ini menyatakan bahawa mereka akan mengambil tindakan terhadap mana-mana peniaga yang telah mencatutkan harga barangan. Dan ini telah saya jelaskan dalam video saya yang hentam Fuzia Saleh itu, di mana mereka ini tak faham tentang kesan berantai SST. Mereka tak faham tentang compounding effect. Mereka tak faham betapa SST ini telah pun dirasai dekat semua peringkat sebenarnya. Saya pun tak tahu mengapakah kerajaan kita ini terlampau tak bijak sangat dalam bab cukai SST ni masalahnya kan. Ataupun memang mereka ini memang nak, orang kata apa, menanamkan naratif-naratif yang pelik-pelik pada rakyat supaya rakyat ini diperbodohkan sekali lagi. Rakyat tidak bodoh tuan-tuan sekalian. Rakyat adalah bijak. Bijak sangat-sangat. Dan kenapa rakyat bijak? Kerana mereka mendapat informasi yang tepat, yang lebih padu daripada social media, daripada influencer dan sebagainya. Dan inilah yang sangat-sangat ditakuti oleh kerajaan sebenarnya. Iaitu bila rakyat bijak, mereka tak akan mampu lagi untuk mencari alasan bagi memperbodohkan rakyat seperti ini. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Saya cakap terus terang, kita akan terus menyuarakan benda yang betul kepada rakyat supaya rakyat tahu dan rakyat tidak akan termakan bulat-bulat dengan sebarang naratif ataupun propaganda pelik daripada kerajaan untuk menghalalkan apa jua tindakan kerajaan sambil memperbodohkan rakyat. Tetapi yang paling utama kat sini, kita nak pastikan rakyat tahu semua ini supaya rakyat akan terus menegur kerajaan supaya tidak melakukan perkara sesuka hati mereka walaupun mereka ini merupakan kerajaan seperti mana yang telah disebutkan oleh Sani Hamzan ini. Kerajaan ni kerajaan kami, jadi ikut suka kami lah. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambat-lambat ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Sampai Abang Jamil mampus.